ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita insya-Allah menghadiahkan Ummul Kitab kepada mak bapak kita sama ada masih hidup atau yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan kuliah pada hari ini insya-Allah akan menjadi sebab untuk kita mendapat hidayah taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita sambung dengan selawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala. 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 Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana insya-Allah alhamdulillah kita masih lagi sudi suka mendengar kuliah-kuliah agama. Mudah-mudahan di waktu dan ketika ini kita sudah bersedia dengan mengikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan apa yang diperdengarkan, apa yang akan dikongsikan ini akan benar-benar memberi faedah yang besar kepada kita insya-Allah. Tajuk kuliah saya pada hari ini ialah Bismillahirrahmanirrahim, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berketurunan Bani Tamim, bukan Bani Taim sebagaimana dakwaan Wahabi atau yang sewaktu dengannya. Sebagai mukadimahnya, saya suka menyebut di sini bahawa Nabi SAW menyebut akan banyak kelebihan Bani Tamim lebih daripada Bani Taim. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar itu Bani Taim, kenapa Nabi banyak menyebut kelebihan Bani Tamim, tidak kepada Bani Taim? Jadi nanti saya akan terangkan. Jadi sebagai mukadimah ni saya akan jelaskan ini dulu. Saya ambil rumusan saja. Berdasarkan hadis dan pandangan ulama, saya tak sebutlah hadisnya banyak, ada tempat-tempat nanti saya sebutlah hadisnya. Yang pertama, keistimewaan Bani Tamim ini. Rasulullah SAW amat memuliakan Bani Tamim. Yang kedua, dia sangat mengkagumi Bani Tamim pada hayat baginda. Yang ketiga, Nabi menegah memburuk-burukkan Bani Tamim. Seterusnya, Nabi SAW menyuruh mencintai Bani Tamim. Yang kelima, Abu Hurairah tidak pernah sekalipun memarahi Bani Tamim. Yang keenam, kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga atas jalan syafaat adalah daripada Bani Tamim. Jadi ini nanti saya akan bacakan hadisnya. Bila dikatakan antara umat baginda Rasulullah SAW yang paling ramai masuk syurga atas jalan syafaat, bermakna kelompok Bani Tamim ini yang sangat dimuliakan oleh Nabi SAW. Kerana apa? Mereka ini sangat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW. Sebab itulah kelompok Bani Tamim ini, untuk pengetahuan kita, adalah golongan yang paling serius dalam menghayati konsep tabarruk dan tawassul. Bani Tamim ini berjiwa besar, sangat berpegang dengan sunnah, tetap pendirian. Keyakinan mereka tetap tidak mudah digoyang atau diganggu gugat. Paling fasih berbahasa Arab di kalangan bangsa Arab.
Ini menandakan bahawa Bani Tamim ini akan mempelopori uslub dakwah melalui bidang seni suara. Contohnya, ia akan menundukkan bangsa-bangsa yang lain bagi menerima Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Banyak lagi lah. Itu antara yang penting lah. Antara yang besar-besar, antara yang penting. Dan Fatah Tamimi dari kelompok mereka juga akan menjadi orang kanan kepada Imam Mahdi. Cukup sekadar itu. Ada banyak lagi ya. Balik kepada mukadimah tadi, ramainya umat Islam dimasukkan ke syurga di akhir zaman dengan syafaat Fatah At-Tamimi Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Ambil perhatian. Kata Nabi SAW, la yadkhulannal jannata bi syafaati rajulin min ummati aktsaru min Bani Tamim. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Tahzibut Tahzib. Hadis ini adalah hadis sahih. Kata Nabi SAW, kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga atas jalan syafaat itu di akhir zaman itu adalah dikarenakan dengan syafaat Bani Tamim. Walaupun Nabi Muhammad SAW juga mempunyai syafaat kubra, mempunyai syafaat, ulama lain pun ada syafaat, anak soleh pun ada syafaat. Tapi yang paling ramai, sebab itulah di akhir zaman ini, salah seorang pemimpin yang penting selain daripada Imamul Mahdi itu adalah Fatah At-Tamimi, yang darinya dapat syafaat. Daripada Fatah At-Tamimi ini, umat Islam akan dapat syafaat untuk masuk ke syurga. Seterusnya, hadis akhir zaman banyak memperkatakan panji-panji hitam dikaitkan dengan Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Tentera-tentera Imam Mahdi diketuai. Mana ketua bagi tentera Imam Mahdi ni, ketua perang adalah Fatah At-Tamimi dari Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Seterusnya, orang yang paling tegas memerangi dan memusuhi Ad-Dajjal adalah dari kelompok Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Maka logiknya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah dari Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Ini baru satu hujah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang antara lain menyebut bahawa hum asyaddu ummati 'ala Dajjal. Artinya orang yang paling tegas mereka tadi memerangi dan memusuhi Dajjal itu adalah daripada kelompok Bani Tamim. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mula-mula akan masuk ke syurga. Selepas daripada Nabi dan Rasul, orang yang mula masuk ke syurga adalah sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Ditimbang imannya dengan iman selain daripada Nabi dan Rasul, maka beratlah timbangan iman Sayyidina Abu Bakar itu. Jadi dari segi logiknya sudah tentulah dia ni paling tegas memerangi dan memusuhi Dajjal. Jadi bermakna dia ni logiknya adalah daripada kelompok Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Banyak hadis yang menunjukkan pengakuan Rasulullah bahawa Bani Tamim ini termasuk dalam kaum atau suku kesayangan baginda. Bukan Bani Tayyim, Bani Tamim. Dan ada ulama yang berpendapat bahawa pemuda Bani Tamim adalah berasal daripada keturunan Ahlul Bait. Saya sudah menyebutkannya dulu bahawa Fatah At-Tamimi yang wasi saya, kalau sebab ada orang tak nak pakai wasian saya ni, dia nak pakai wasi dia sampai sudah tak jumpa-jumpa lagi. Jadi keturunan Fatah At-Tamimi ni daripada belah bapa dia sampailah kepada apa? Bin Abdul Qadir bin Muhammad Tamim. Ini saya tak sebutkan nama yang awal tadi, Fatah At-Tamimi, nama sebenar saya tak sebut. Bin ni datuk dia yang ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 Muhammad Tamim bin Asy'ari Thayyib bin Sumimi bin Nawawi bin Alawi bin Yusuf. Itu satu lapis. Nanti saya akan sebut pula datuk nenek moyang tu sama dengan datuk nenek atas kepada Rasulullah SAW ini,
akan bertemu dengan Tamim sekali lagi dan Quraisy. Dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, salah silah keturunannya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab bertemu dengan datuk dia di situ. Dan sini saya menyebutkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunannya, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, setengah menyebutnya Fahar, F-I-H-R, Fahara, Fihir atau Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, daripada zuriyati Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini disebut juga daripada mana? Suku Quraisy, termasuk dalamnya Bani Fihir dan Ibnu Malik. Jadi Fahir Ibnu Malik ni ada cerita khusus ni. Ini saya nak bagi tahu juga. Ini semua di antara rahsia-rahsianya. Fahir bin Malik ni, Fihir bin Malik atau Fahar bin Malik ini dikenali juga dengan nama Quraisy. Ambil perhatian tu. Tu poin penting tu. Iaitu datuk moyang ke-10 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah silah lengkapnya daripada Fahar bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan isteri, ini nak cerita besar. Ini poin besar ni. Nak mempertahankan Tamim ni. Perkahwinan Fahar bin Malik, mana isteri Fahar ni, nama dia Laila binti Al-Haris bin Tamim bin Sa'ad bin Khuzail bin Mudrikah. Dan cuba perhatikan ni, ada pun Ghalib bin Fahar, iaitu datuk moyang ke-9. Yang ke-10 ni Fahar kan, yang ke-9 ni Ghalib. Datuk moyang ke-9 daripada Muhammad. Dan salah silah lengkapnya ialah Ghalib bin Fahar bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Baik. Jadi daripada sini, yang saya pelik itu, ibu Ghalib, ibu Ghalib ni bermakna bapa dia tu Fahar, isteri kepada Fahar lah, Laila binti Al-Haris kan, bin Sa'ad bin Khuzail bin Mudrikah. Bin Tamim tak ada. Nampak ada dua versi. Satu ada Tamim, satu tak ada Tamim. Yang versi ni tak ada Tamim. Al-Haris, ibu Ghalib tadi, Laila binti Al-Haris bin Sa'ad bin Khuzail bin Mudrikah. Satu saya jumpa ada Tamim, satu saya jumpa tak ada Tamim. Jadi apa pasal tu? Ini rujukan dia ditulis dekat sini. Subhanallah. Iaitu The Life of the Prophet Muhammad, peace be upon him, a translation of Asirah An-Nabawiyah. Diterjemahkan oleh Traveller Gesik, Center for Muslim, Contribution to Civilization, muka surat 62. Traveller Gesik, macam itulah bunyi dia. Kenapa berbeza? Kenapa tadi yang saya sebut tadi, yang pertama dikatakan Laila binti Haris bin Tamim. Yang keduanya, isteri kepada Fahar bin Malik tadi, Laila binti Al-Haris bin Sa'ad terus. Tamimnya tak ada. Bin Huzail bin Mudrikah. Sa'ad bin Huzail bin Mudrikah. Jadi ada ulama menyebut di sini bahawa terdapat perbezaan ijtihad. Ambil perhatian. Terdapat perbezaan ijtihad di kalangan ulama. Di kalangan bangsa Arab ada satu kabilah yang bernama Tamim. Ijtihad ni kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Perhatian penting. Ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bernama Ummu Al-Khair, Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Anaknya bin Cina ada bin Taim. Yang bererti ayah dan ibunya sama-sama daripada kabilah Bani Taim. Tak habis lagi. Yakni masyhur dengan gelaran Tamim. Sekali lagi saya bacakan. Sekali lagi saya ulangi. Ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bernama Ummu Al-Khair binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim
yang bererti ayah dan ibunya Sayyidina Abu Bakar ni sama-sama dari kabilah Bani Tayyim. Tetapi masyhur dengan gelaran Bani Tamim. Itu yang kata masalah ijtihad tadi. Boleh jadi sebenarnya tu Bani Tamim bukan Bani Tayyim. Jadi daripada hujah peringkat mula tadi nampaklah Sayyidina Abu Bakar ni sebenarnya lebih kepada Bani Tamim. Yang menjadi orang penting kepada Imam Mahdi itu Bani Tamim, tak disebut Bani Tayyim. Nampak tak? Dan oleh kerana Fahar bin Malik itu saya sebut nama lainnya adalah Quraisy dan isterinya Bani Tamim, maka Bani Tamim ni dikatakan juga adalah tunggak kepada keturunan Arab. Bani Tamim ni keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di Malaysia ini apa jadi? Ustaz-ustaznya, ulama'-ulama'nya tak kenal maka tak cinta, condemn, kritik, peleceh Fatah At-Tamimi ni. Ini yang tak kena. Dan asal usul Bani Tamim ini daripada anak cucu Mudar. Tadi saya sudah menyebutnya keturunan Nabi, saya ulang balik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ni jumpa datuk dengan Sayyidina Abu Bakar. Satu datuk lah. Bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Baik. Jadi di sini Mudar tadi. Tu. Kenapa dikatakan anak cucu Mudar itu adalah Bani Tamim? Memanglah. Sebab Ilyas bin Mudar sebelum daripada itu adalah Fahar ni. Fahar bin Malik bin Nadar bin baru sampai kepada Mudar. Jadi di bawah tu adalah Fahar tadi yang kahwin dengan di mana isterinya adalah Laila binti Haris bin Tamim. Jadi daripada Mudar ni lah anak cucunya Bani Tamim ni. Tu jadi mereka berdua ni yang Fahar pun nama lainnya adalah Quraisy. Jadi tunggak kepada keturunan Arab. Dan kalau kita amat-amati lagi bahawa macam mana tu yang dikatakan tadi, Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Ilyas ni ada dua anak. Antaranya apa dia? Anak Ilyas ni Mudrikah dan Tabiqah. Mudrikah dan Tabiqah, anak kepada Ilyas. Keturunan Ahlul Bait ni sampai kepada Ilyas melalui Mudrikah. Keturunan Tamim, Bani Tamim ni sampai kepada Ilyas melalui Tabiqah. Jadi dua ni. Jadi ada kaitan lah sangat antara Quraisy dengan Bani Tamim. Dan kalau kita membuat sedikit lagi kajian, bahawa datuk Nabi SAW yang ke-12, tak silap saya, namanya An-Nadar bin Kinanah. Atau nama lain bagi Nadar itu Aqais. Jadi An-Nadar ni ayahnya Kinanah bin Khuzaimah. Dan maknya Barrah binti Mur. Jadi Barrah binti Mur ni adalah saudara perempuan Tamim bin Mur yang merupakan nenek moyang kabilah Bani Tamim. Dengan ini rumusannya bahawa Bani Tamim ini adalah tunggak kepada keturunan Arab dan juga adalah daripada keturunan Nabi Ahlul Bait. Sama-sama. Dengan kata lain, bukti bahawa Bani Tamim termasuk keluarga Nabi SAW Ahlul Bait adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ketika turunnya ayat, wahai Muhammad, mulakanlah memberi peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Lantas ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, memanggil kelompok asal umat Arab, iaitu termasuk di dalamnya Bani Tamim. Dan keturunan Bani Tamim menerusi yang pertama itu adalah Tamim bin Mur ibnu Ud ataupun namanya lagi Adi ibnu Tabiqah, atau nama lain adalah Amru. Tabiqah atau Amru atau Ammar ini adalah ibnu Ilyas ibnu Mudar. Semuanya ada kaitan. Dan kita pergi kepada bahagian yang terakhir. Walaupun ada banyak lagi, saya bagi poin yang besar lah. Saya nak tekankan sini bahawa
Sayyidina Abu Bakar itu adalah sebenarnya Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Walaupun banyak menulis sama ada silap tulis ke apa ke, ini adalah merupakan satu ijtihad. Dan bila dikaji, campur tolak darab bagi dengan hadis-hadis Nabi yang banyak menceritakan tentang Bani Tamim, bukan cerita Bani Tayyim. Maka ulama-ulama berpendapat, walaupun seolah-olah macam disorok lah, sebenarnya Sayyidina Abu Bakar itu lebih kepada Bani Tamim. Kita baca dulu ni. Siapa ni Abu Bakar dan apakah benar dia daripada Bani Tamim? Sebelum tu kita ulang lagi, mudah-mudahan kita akan bertambah masyi, bertambah kita biasakan benda tu. Sayyidina Abu Bakar nasabnya dengan Nabi SAW bertemu pada moyangnya iaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dari ibu dari Abu Bakar tadi, saya sudah sebut tadi, Ummu Al-Khair, Salma binti Sahar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim. Sama ada silap tulis ke atau memang tulis macam ni, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Tayyim. Tapi gelaran yang paling masyhur itu sebenarnya adalah Tamim. Itu yang dikatakan persoalan ni persoalan ijtihad ke. Tapi nanti saya nak bagi tahu ada kaitannya dengan golongan-golongan yang mempertahankan Sayyidina Abu Bakar ni Bani Tayyim, tapi Nabi duk cerita yang paling serius menentang Dajjal Bani Tamim. Yang banyak masuk surga ni kerana syafaat Bani Tamim. Tak cerita pun Bani Tayyim. So there must be something wrong somewhere. Ada benda yang macam tak kena. Ini bukti lain bahawa Abu Bakar tu dari Bani Tamim. Jadi kisahnya daripada riwayat Sayyidina Ali, asar lah. Asar ni sahabat Nabi, kita boleh pakai lah. Dan kisahnya begini, Ali bin Abi Talib pernah bertanya kepada para sahabat ketika beliau memegang kuasa khalifah, siapakah orang yang paling berani? Jawab mereka, engkau wahai Amirul Mukminin. Kerana Sayyidina Ali kata apa? Tidak. Orang yang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ditinjau daripada hadis Nabi yang saya bacakan tadi, bahawa yang paling tegas menentang Dajjal, hum asyaddu ummati ala Dajjal. Hum asyaddu ummati ala Dajjal. Jadi yang paling berani tu Abu Bakar lah. Jadi di sini maknanya Abu Bakar tu, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, lebih kepada Bani Tamim lah, bukan Bani Tayyim. Kemudian demi Allah, aku pernah melihat Nabi SAW dikelilingi satu kumpulan orang kafir Quraisy yang sedang menarik dan mencemuh baginda SAW ketika berdakwah di hadapan Kaabah. Jadi sementara itu kami mengintip dari jauh. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu menerpa orang-orang kafir tadi dan menghalang mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat kuat. Kita dengar dia lemah ya. Kuat dan menolak semua orang, selalu berkata, apakah engkau hendak membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Mendengarkan hal itu mereka meninggalkan Rasulullah dan menerpa Abu Bakar. Tu makna dia kata dia berani tadi. Kemudian Uqbah bin Abu Mu'aiz datang. Abu Bakar dihentak ke tanah dan dibelasah teruk. Uqbah lantas membaling sandal dan memukul wajah Abu Bakar dengan sandal terus-menerus sehingga wajah Sayyidina Abu Bakar jadi bengkak sampai tak boleh nak ketahui lagi. Mengalir darah dari wajah Sayyidina Abu Bakar lalu pingsan. Maka datanglah kabilah dari Bani Tamim. Nak menunjukkan dia ada kaitan dengan Bani Tamim ni. Mereka menjerit bahawa jika Abu Bakar mati, mereka akan isytiharkan perang. Ini Bani Tamim ni dia berani. Dan Uqbah orang pertama akan dibunuh kerana dia yang paling banyak memukul beliau. Bani Tamim mempunyai ramai pahlawan handal, ditakuti oleh kabilah Arab. Mereka membawanya ke rumah menyangka Abu Bakar tidak akan mampu diselamatkan lagi. Mereka berkata kepada ibunya, jika dia terjaga dan masih hidup, maka beri dia makan dan minum. Setelah beberapa, beliau koma, sampai koma. Lalu beliau tersedar dan kalimah pertama yang keluar dari lisan Abu Bakar, bagaimana keadaan Rasulullah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tengok iman dia tuan-tuan sekalian. Jadi jelaslah bahawa Bani Tamim adalah bani kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini saya mengulangi untuk kesekian kalinya supaya kita bertambah jelas, bertambah terang tentang keturunan Nabi ini dan kaitannya dengan Quraisy, kaitannya dengan Bani Tamim. Ya, sekali lagi saya sebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey. Bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar
bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas. Okay, ya. Sampai Ilyas bin Mudar. Jadi dari Ilyas bin Mudar ini munculnya Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan keluarga Kinanah bin Khuzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy, iaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Jadi Allah dah pilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim. Selesai. Memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Memilih Quraisy dari anak keturunan Bani Kinanah. Memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Dan memilih aku, kata Nabi, dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Setengah menyebut At-Tirmizi, setengah menyebut At-Tirmizi. Ini ada satu guru, dia memang menyebut begitu. Tirmizi atau Turmuzi. Ini daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Syafi'i Ar-Rahman. Dan supaya kita lebih mantap, supaya kita dapat ulang kaji, saya sebut sekali lagi, saya ulang lagi ya, berkaitan keturunan Sayyidina Abu Bakar ni. Ambil poin-poin besar. Pemuda Bani Tamim, Fatah Taimi adalah keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Persoalan keturunan Sayyidina Abu Bakar adalah persoalan ijtihad di kalangan ulama. Ijtihad. Ya? Apa dia ijtihad tu? Iza ijtahada al-hakim wa asaba falahu ajran. Wa iza ijtahada fa akhta'a falahu ajran wahid. Bila dia ijtihad betul, 2 pahala. Kalau dia ijtihad salah, dapat 1 pahala. Dosa tak ada. Ini kalau benar-benar ijtihad lah. Di kalangan bangsa Arab, ada satu kabilah yang bernama Tamim. Ialah memang asal sana, kemudian dia orang hijrah. Takkan itu pun tak faham. Ada ustaz-ustaz di Malaysia pun itu pun tak faham. Dia ingat Tamim itu banyak di Qatar, di Bahrain. Memanglah. Udah tu berhijrah. Hijrah ke sebelah timur ni. Kabilah Tamim adalah satu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitar Mekah. Di antara sahabat dari kabilah Bani Tamim, sahabat yang paling setia kepada Rasulullah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menurut ulama bahawa pemuda Bani Tamim ini berasal daripada keturunan Ahlul Bait juga. Yang Fatah Tamimi inilah, dia adalah daripada Bani Tamim, dia juga ada Ahlul Bait. Jadi tak boleh cemuh dia, tak boleh kata dia berdosa, haram hukumnya. Jangan tuduh sebarang, ikan sudah mulutnya. Sayyidina Abu Bakar ni pula adalah Ahlul Bait. Walaupun dia tu juga adalah keturunan Bani Tamim. Kerana apa? Anaknya berkahwin dengan Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni asalnya dari Bani Tamim. Di akhir zaman, wazir kepada Imam Mahdi itu adalah dari Bani Tamim. Disebut Bani Tamim. Selalu saya baca hadis ni. Sayakhruju min sulbi haza fata yamla'ul arda qistan wa adlan. Fa iza ra'aitum zalika fa alaikum bil fata at-tamimi. Fa innahu yukmilu min qibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Rawahu Tabrani. Fa alaikum bil fata at-tamimi. Kamu dah bersama dengan pemuda Bani Tamim. Jadi sekiranya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad digandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu Bani Tamim, maka di akhir zaman pemuda Bani Tamim digandingkan dengan Imamul Mahdi, maka logiknya Imamul Mahdi Ahlul Bait mesti juga digandingkan dengan Ahlul Bait, iaitu pemuda Bani Tamim Fatah At-Tamimi. Faham? Dan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW menyebut bahawa Hum tu siapa dia Hum tu? Bani Tamim lah. Asyaddu ummati ala Dajjal, adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal. Dia orang kanan Imam Mahdi. Ini hadis sahih ni. Jadi bila itu hadis sahih, adalah penceritaannya, adalah cerita dia, banyak cerita. Jadi macam mana boleh golongan Wahabi dia kata ni hadis dhaif tak boleh pakai? Ada satu hadis. Bagi dia ada satu hadis, walaupun satu hadis penceritaannya tentulah banyak perkara. Dia dia paling gigih melawan Dajjal. Siapa dia orang ni? Asalnya macam mana? Jadi kenalah ambil tahu semua. Jadi yang dikatakan hadis sebenar tu adalah hadis sahih dan benar-benar berlaku. Menurut kaedah hadis tu, bila kamu baca satu hadis, bila benda tu dah benar-benar berlaku, automatik hadis tu adalah hadis sahih. Dan logiknya lagi, Sayyidina Abu Bakar seorang Islam yang paling kuat menentang Dajjal, kerana beliaulah yang pertama masuk syurga selepas dari Rasul dan para Nabi.
Habiskah Sayyidina Abu Bakar tu orang nombor 2 yang paling kuat dan najah? Tentulah orang yang pertama. Jadi keturunannya Bani Tamim mana? Bukan Bani Tayyim. Artinya lebih tepat lagi dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar adalah keturunan Bani Tamim, bukan Bani Tayyim, sebagaimana didakwa oleh sebagian ulama. Dan kalau kita nak kata ada kaitan dengan Wahabi atau seumpamanya, sebab golongan Wahabi ni biasa buat jenayah editing ni, penipuan ilmiah. Golongan Salafiyah Wahabiyah terhadap kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab-kitab yang telah dicetak hasil jenayah editing, disebarkan, diterjemahkan. Saya sebutlah contoh kitab je lah. Contohnya kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Judul yang tajuk Fasal Sejarah Kubur Nabi, tetapi telah diubah Fasal Sejarah Masjid Nabi SAW. Nampak dah? Berani ubah. Berani apa? Berani menipu. Berani menipu tu berani masuk neraka lah. Yang kedua, perkataan Imam As-Subki yang dinukilkan Imam Abdul Aziz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dari kitab Mu'in An-Ni'am halaman 62, diubah kenyataan Asy'ari sebagai isi Aqidah Tahawiyah, dihilangkan sama sekali. Nampak tak? Menipu tak? Menipu tu mana apa? Dia berani nak neraka. Berani lah. Patut tak Imam Mahdi merangi? Patutlah perangi mereka ni. Banyak lagi lah kitab Tafsir Al-Kasyaf karya Imam Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Kitab Al-Ibanah karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kitab Al-Fawaid Al-Muntakhabat karya Ibnu Jami' Aziz Zubairi halaman 207. Kitab Sahih Muslim dipalsukan, kitab Sahih Bukhari dipalsukan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, orang yang pakar hadis, menjelaskan adanya fasal Al-Ma'rifah dalam bab Al-Mazalim dalam Sahih Bukhari, tetapi dalam Sahih Bukhari cetakan Wahabi terkini fasal dalam bab itu hilang. Jadi banyak lagi lah. Dalam simpanan saya ni banyak lagi. Jadi bagi kita umat Islam, aliran Ahlussunnah wal Jamaah, lebih baik kita berpegang bahawa Sayyidina Abu Bakar itu keturunan Bani Tamim. Sebab banyak diceritakan hadis-hadis akhir zaman ni, peristiwa perang-perang awal kanan Imam Mahdi, Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Yang paling banyak masuk syafaat pun seorang lelaki daripada Bani Tamim. Bani Tamim juga, bukan Bani Tayyim. Yang serius menentang Dajjal itu adalah daripada, iaitu hum asyaddu ummati ala Dajjal. Itu merujuk kepada Bani Tamim juga. Hadis sahih dua-dua tu. Jadi kalau di sini maknanya lebih logik kita menerima ia sebagai Bani Sayyidina Abu Bakar daripada Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Sana pun dah dikatakan persoalan itu merupakan persoalan ijtihad. Ada lagi, saya ulang lagi, ibu kepada Sayyidina Abu Bakar adalah keturunan daripada Bani Tayyim yang disebutkan tadi. Yang lebih masyhur disebut sebagai Bani Tamim. Ambil perhatian. Jadi sekadar itu yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Selebihnya tuan-tuan boleh kajilah. Kaji macam mana nak kaji? Kaji keturunan Sayyidina Abu Bakar tadi. Walaupun ada tulis Tayyim, banyak kitab tulis Tayyim yang saya melihatnya, tapi ada setengahnya masih lagi menggunakan perkataan Tamim. Lepas tu bila kita relatekan datuk nenek moyang kepada Nabi SAW, rupanya selepas datuk yang kesekiannya, yang ke-10, iaitu Fahir bin Malik, isterinya Laila binti Haris bin Tamim. Ada Tamim tak? Daripada Bani Tamim. Jadi bukan di peringkat awalnya sebelum daripada Nabi, tapi sesudahnya itu masih lagi ada menggunakan perkataan Tamim, dikaitkan dengan Bani Tamim. Jadi yang lebih orang kata sesuai, yang kita nak gunakan, lebih baik guna perkataan Tamim lah, keturunan Bani Tamim. Sebab setiap satu hujah tu mesti ada dia punya rasionalnya, logiknya untuk dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain supaya dia tidak berlaku pertentangan antara satu sama lain. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.